Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, iaitulah Presiden Persatuan Pentadbiran Islam dan Syariah, Saudara Yusli. Terima kasih kepada pihak persatuan dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang melapangkan masa untuk kita berdaurah di ambang Ramadan. Kita menekuni dua matan ataupun dua buku kecil. Pertamanya berkenaan dengan sirah ringkas Nabi SAW dan yang keduanya iaitulah tentang Al-Hadiyun Nabawi, pedoman kenabian di bulan Ramadan. Pertamanya kitab yang dikenali sebagai Al-Fusul fi Siratir Rasul, yang asal karangannya iaitulah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kita baca ringkasannya. Dan kitab yang kedua, kitab asalnya namanya Lataiful Ma'arif, karangan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang diringkaskan dengan tajuk Wadhaifu Syahri Ramadan, tugasan-tugasan bulan Ramadan. Jadi insya-Allah malam yang kedua kita berdaurah dan menyambung bacaan apa yang sempat untuk dibaca. Mulanya dengan sirah Nabi SAW, muka surat ke-9 rasanya, 7 tapi kalau ikut dalam surat bercetak PDF ni 7, iaitulah wiladatuhu wa rida'atuhu wa nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda, penyusuan baginda dan juga kehidupan awal baginda sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain pada min Rabiul Awal. Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Ini hampir disepakati dan datang tentangnya hadis yang sahih. Selepas 2 malam daripada Rabiul Awal. Maksudnya 2 Rabiul Awal, ya. Ini yang ditarjihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir lah. Dan kita tahu bahawa dalam bab ni khilaf yang besar, yang tidak ada satu pendapat pun yang boleh dipegang secara tegas ataupun secara kuat. Wa qila saminuhu, ada kata 8 Rabiul Awal. Wa qila ashiru, qila semuanya pendapat yang lemah belaka ini, yang tidak ada sandaran yang kuat. Wa qila lisnatai asyarata minhu, ada kata 12, yang masyhur di kalangan orang Melayu kita secara khususnya. Itu pun pendapat yang lemah sangat, ya. Jadi yang pastinya dia lahir pada Rabiul Awal, hari Isnin.
Wa dzalika amal fil. Dia berlaku pada tahun yang dikenali sebagai tahun gajah. Tahun gajah ni pun sebenarnya payah juga untuk dikatakan bahawa adakah betul-betul tahun itulah berlakunya tentera bergajah menyerang Mekah itu ataupun dalam persekitaran itu. Kita tahu bahawa pensejarahan ataupun penetapan tarikh ini sebenarnya tidaklah menjadi kecanaan orang yang terdahulu. 1500 tahun yang lepas. Kita pun, nenek moyang kita pun sebenarnya payah untuk dicam tarikh lahir dia. Apatah lagi orang dulu kali. Tahun mereka pun tahun yang lebih kurang, orang kata. Tahun gajah, tak seperti tahun itu. Boleh jadi 2-3 tahun, boleh jadi 5 tahun, boleh jadi 10 tahun. Bahkan lebih lagi boleh jadi. Ini tahun, bukan tahun sebagaimana yang kita fahami pada hari ini. Tahun dengan 12 bulan, dengan 360 hari lebih itu. Mata abuhu wa huwa hamlun. Bapanya mati sedang dia masih lagi dalam kandungan ibu. Wa qila ba'da wiladatihi bi ashhur. Tengok. Jadi apa yang disebut mula-mula ini orang panggil tarjih ataupun ikhtiar. Pilihan Ibnu Katsir. Sebab itu kita pilih buku dia. Ibnu Katsir, pilihan dia bukan sembarangan lah. Pilihan yang datang daripada latar belakang yang syarat dengan pembacaan dan juga kajian. Dia pilih pendapat yang menyebut bahawa Nabi kita SAW kehilangan bapanya semasa dia masih dalam kandungan. Wa qila ba'da wiladatihi bi ashhur. Walaupun ada yang berpendapat bahawa dia dah lahir beberapa bulan barulah bapanya meninggal. Wa qila bisanah, ada kata dia dah setahun. Wa qila bisanatain, ada kata 2 tahun. Wal masyhurul awal, pendapat pertama lebih kuat. Itu bilakah bapanya meninggal lah. Kalau tempat bapanya meninggal itu sangat masyhur. Dia meninggal di Madinah. Dulunya dikenali sebagai Yasrib. Di perkampungan neneknya. Iaitulah ibu kepada Abdul Muttalib. Ini pun satu sejarah yang patut kita tahu. Sebab itulah Nabi kita SAW apabila berhijrah ke Madinah, yang berakhir hijrahnya ke satu perkampungan yang dikenali sebagai perkampungan Bani Najjar. Di mana perkampungan Bani Najjar? Iaitulah di Masjid Nabi SAW hari ini. Ataupun secara lebih khususnya, iaitulah di perkuburan Nabi SAW itulah, ataupun di kawasan Raudah, iaitulah kawasan binaan pertama Masjid Nabi SAW. Di situ dahulunya orang panggil perkampungan Bani Najjar. Perkampungan Bani Najjar ialah perkampungan dia panggil akhwalu Rasulillah SAW wa khalatuhu. Terdiri daripada bapa saudara lelaki dan perempuan, bapa saudara dan ibu saudara Nabi SAW, bagi pihak keluarga perempuan, iaitulah bagi pihak nenek Nabi SAW ataupun moyang Nabi, ibu kepada Abdul Muttalib. Ini panjang kisah ya. Abdul Muttalib bin Hashim. Dikatakan bahawa Hashim ada isteri Najjariyah daripada Bani Najjar. Dan daripada perempuan Bani Najjar, daripada kabilah Khazraj, dia dapat anak dan ditinggalkan di sana. Katanya anak itu namanya Syaibah. Kemudian apabila Hashim meninggal dunia,
maka Al-Muttalib, iaitulah saudara Hashim, adik-beradik Hashim, menuntut Syaibah, anak Hashim ini, daripada keluarga Bani Najjar untuk dibawa pulang ke Mekah. Bila dia bawa Syaibah ke Mekah, orang ramai tak kenal Syaibah, tapi orang kenal Al-Muttalib ini. Maka orang tengok dia bawa budak, maka orang panggil Abdul Muttalib, budak Al-Muttalib. Sebab tu Abdul Muttalib bukan nama, ya, itu gelaran, hamba kepada Muttalib. Tetapi kita tahulah bahawa Abdul Muttalib ni bila besar, tiba-tiba dialah yang menjadi kemuliaan keluarga Nabi SAW. Di antara penghulu Mekah yang paling terkenal, yang paling tersohor dari segi ketokohannya, banyak jasanya. Dialah yang memulangkan kepada Quraisy Bi'ru Zamzam, telaga Zamzam yang telah lama hilang daripada Quraisy, tiba-tiba ditemui semula dengan mimpi oleh Abdul Muttalib, lalu dia dilantik sebagai penghulu Mekah tanpa tandingan. Kemudian yang paling besar sekalinya iaitulah dalam peristiwa Abrahah Ashabul Fil, yang mana ketika itu penghulu Mekahnya ialah Abdul Muttalib, dan terkenal peristiwa yang mana dialah yang terlonjak namanya, tersohor namanya dengan sebab kekalahan dan kegagalan tentera Abrahah. Yang kita nak beritahunya ialah kenapa Abdullah bapa Nabi SAW dikebumikan di Yathrib, ialah kerana apabila dia sakit dalam perjalanan balik berdagang di Syam, sakitnya ternak, lalu kawan-kawan akan melepaskannya di perkampungan Bani Najjar untuk dirawat di sana, dan dia meninggal dunia. Sebab itulah kepulangan Nabi SAW ke perkampungan Bani Najjar itu tidak pelik. Nabi kita SAW di perkampungan Bani Najjar, Nabi boleh tidur di beberapa rumah perempuan yang bukan isterinya, tetapi mahramnya. Seperti ibu kepada Anas bin Malik, ibunya mahram Nabi SAW, bergelar khalah, iaitulah ibu saudara Nabi SAW, daripada keturunannya, namanya Ummu Sulaim. Dan ibu kepada Ummu Sulaim juga, yang ada hadis menceritakan tentangnya. Jadi jika ditanya di manakah perkuburan Abdullah, jawabnya di Yathrib, cuma perkuburan lama yang tidak diketahui di mana secara detailnya. Jadi itu Abdullah bapa Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya, wasturdi'a lahu fi Bani Sa'din wa arda'athu Halimatus Sa'diyah wa aqama indaha fi Bani Sa'din nahwan min 4 sinin wa syuqqa an fuadihi hunak faraddathu ila ummih. Dia diberi susuan di perkampungan Bani Sa'ad. Yang menyusukannya seorang perempuan namanya Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ialah satu keluarga dari kabilah besar namanya kabilah Hawazin. Sebab itulah kalau kita tinjau balik sirah sehingga penghujung, kita akan bertemu dengan nama Hawazin ini selepas pembukaan kota Mekah. Apabila Hawazin tidak tunduk kepada Nabi SAW sebagaimana Quraisy yang telah tunduk, mereka mencabar Nabi SAW. Lalu Nabi memerangi mereka dalam satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Hunain.
wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Tapi perang Hunain kita tahulah berakhir dengan kemenangan luar biasa tentera Nabi SAW dan menghimpunkan suatu ghanimah yang terlalu banyak. Pembukaan kota Mekah tidak membawa ghanimah kepada Nabi SAW kerana pembukaan kota Mekah lebih kepada suluh, iaitulah Nabi masuk dengan damai dan Quraisy tidak menentang. Jadi Nabi tidak berhak mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang Nabi SAW-nya ialah dalam peperangan Hunain. Tetapi yang menariknya dalam peristiwa Hunain iaitulah apabila diagih-agihkan tawanan-tawanan dan juga harta rampasan perang Hunain daripada kabilah Hawazin di satu tempat yang dikenali sebagai Ja'ranah, tempat yang akhirnya menjadi tempat berihramnya Nabi SAW dengan salah satu daripada umrahnya yang 4. Di situ Nabi dipertemukan dengan saudara susunya di kalangan Bani Sa'ad, adik-beradik dia. Anak-anak Halimah Nabi bertemu. Dan Nabi sangat gembira bertemu dengan mereka dan Nabi melayan baik. Nabi minta supaya mereka dibebaskan. Dan Nabi melayan mereka seperti layanan adik-beradik sendiri. Itulah Islamnya Bani Sa'ad, secara khususnya Hawazin secara umumnya. Dan hari itu hari gembira Nabi SAW. Nabi bertemu dengan keluarga Bani Sa'ad. Hawazin iaitulah satu perkampungan di antara Mekah dan Taif. Kerana itulah dikatakan bahawa bahasa Al-Quran ialah bahasa Quraisy dan secara spesifiknya ialah bahasa Hawazin. Bahasa di antara Mekah dan Taif. Mekah kita tahulah pasar. Pasar ni bahasa dia rosak lah. Jadi macam mana Quran turun dengan bahasa yang rosak? Jadi itu mustahil. Tapi sebenarnya Quraisy tempat simpan ataupun store kepada bahasanya ialah kabilah-kabilah sekitarnya. Di antara tujuan bayi-bayi kecil, anak-anak kecil dipelihara di perkampungan di pinggir Mekah, selain daripada tujuan kesihatan, selain daripada tujuan cuaca, selain daripada tujuan latihan lasap dan mendapat susu-susu yang baik dan makanan yang baik, selain daripadanya ialah bahasa. Maka bahasa Nabi bagus kerana dia hidup di perkampungan Badawi Hawazin ini. Dengan sebab itulah kalau kita baca tentang sejarah orang yang menyelusuri dan mencari bahasa Al-Quran, akhirnya mereka akan mencari Taif. Seperti Zaid bin Sabit di hujung umurnya, penghimpun Quran yang kita tahu. Penghimpun di zaman Abu Bakar, penghimpun di zaman Osman, pengurusi lajnah Qurannya ialah Zaid bin Sabit. Habru hazil ummah. Dikatakan dia mati di Taif. Kerana dia kesal. Dia daripada orang Khazraj, orang Ansar. Dia dilantik sebagai ketua Quran, tetapi apabila dibincangkan soal bahasa, dia terpaksa memperhakimkan seorang ahli bahasa ataupun 2 orang ahli bahasa daripada Quraisy kerana dia bukan orang Quraisy. Tetapi di hujung umurnya dia mencari Taif. Dia duduk di perkampungan Badawi Taif untuk lebih berselera ataupun lebih berdarah daging dengan bahasa-bahasa orang situ. Dan yang paling tersohornya ialah Ibn Abbas di hujung umurnya. Setelah dia masuk politik daripada kecil lagi, daripada umur belasan tahun di zaman Umar, sehinggalah puncak karya politiknya di zaman Ali bin Abi Talib. Dialah yang menjadi pendebat kepada Sayyidina Ali menentang Khawarij, sehingga dia dilantik menjadi gubernur di Kufah. Tapi akhir sekalinya dia letak jawatan dan dia nak tumpu kepada ilmu, dia tinggal politiknya, dia masuk bidang akademik, dia cari Taif. Di Taif yang paling tersohor ialah Masjid Ibn Abbas. Kerana dia pulang ke situ, tujuannya ialah untuk mencari bahasa Al-Quran.
Iaitulah bahasa Quraisy, bahasa Hawazin, bahasa awal yang Nabi kita SAW membesar di sana. Jadi sangat bermakna pengetahuan kita tentang kehidupan awal Nabi SAW. Jadi murdi'atu Rasulillah ataupun ibu susu Nabi SAW ialah perempuan yang bertuah ini, namanya Halimah. Dan kita tahu bahawa di perkampungan Bani Sa'ad berlaku peristiwa-peristiwa yang sahih yang datang kepada kita dengan perkhabaran yang sahih. Antaranya iaitulah kita akan baca, iaitulah peristiwa syaqqu sadrin Nabi SAW. Terbelahnya dada Nabi SAW. Ini peristiwa mutawatir. Selain daripada hadis-hadis yang sahih, ialah Quran. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami yang melapangkan dada engkau? Asyarhu di sini ialah asyarhul hakiki. Memang dibelah betul. Dilapang dengan mana dibelah. Dibedah. Beberapa kali dikatakan bahawa Nabi SAW dibelah. Tapi yang sahihnya, antara yang paling sahih, yang datang hadis, iaitulah peristiwa di perkampungan Bani Sa'ad. Wa syuqqa dalam wa aqama indaha fi Bani Sa'din nahwan min arba'i sinin. Jadi Nabi bermukim di perkampungan Halimah ini, di perkampungan Bani Sa'ad lebih kurang 4 tahun. Di sanalah dibelah sallallahu alaihi wasallam. Faraddathu ila ummi. Tengok Halimah ya. Halimah terlalu sayang kepada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana dia mendatangkan berkat kepada keluarganya, bahkan kepada perkampungannya. Binatang-binatang menjadi gemuk, susu-susu menjadi banyak, rumput-rumput pun menghijau, dan kehidupan pun subur. Kanak-kanak di sana pun suka hati dengan Nabi kita SAW. Tetapi peristiwa ini menyebabkan Halimah memulangkan Nabi SAW ke pangkuan ibunya. Dan kepulangan kepada ibu ini tepat pada masanya lah, dengan takdir dan ketentuan Tuhan. Fa kharajat bihi ummuhu ilal Madinah. Jadi ibu bila terima Nabi SAW, dia bawa ke Madinah, menziarahi perkuburan bapanya. Tazuru akhwalahu bil Madinah. Tengok tu, dia menziarahi akhwal. Apa dia akhwal? Dalam bahasa Arab kita ada dua, a'mam, akhwal. Kita ada amat, kita ada khalat. Kalau a'mam ialah bapa saudara, adik-beradik, ayah di sebelah bapa ya. Itu a'mam. Biasanya dululah orang Arab secara khususnya mereka akan duduk banyak dengan a'mam, dengan keluarga bagi pihak bapa. Jadi jarang mengenali keluarga bagi pihak ibu ya. Ini orang dululah. Sebelah suami tu kuat. Sekarang ni nampak ramai yang menang sebelah bini ya. Takut bini ke apa tak tahulah ya. Jadi kadang-kadang tak kenal keluarga sebelah bapa ya. Jadi orang Arab dulu mereka banyak duduk dengan a'mam. Jadi jarang mereka boleh mengenali akhwal ataupun bapa saudara di sebelah ibu ya. Yang dimaksudkan ibu di sini itulah ibu kepada Abdul Muttalib tu, Imra'atun Najjariyah, seorang perempuan daripada Bani Najjar, daripada kabilah Khazraj. Sebab itulah boleh ditanya sebenarnya satu soalan yang bagus, iaitulah di antara Muhajirin dan Ansar siapa yang lebih mulia. Kemudian di kalangan Ansar itu sendiri, di antara Aus dan Khazraj, mana yang lebih mulia. Memang itu soalan sirah sebenarnya. Jadi kalau persoalan tentang Aus dan Khazraj, mana yang lebih mulia, hujah kuat sebenarnya. Yang lebih mulia pertamanya ialah Khazraj. Bilangan mereka lebih ramai,
Dan yang lebih pentingnya, di kalangan mereka Bani Najjar, iaitulah keluarga Nabi SAW. Fatuwufiyat bil abwa. Tiba-tiba dalam ziarah itu, dia pula mati. Aminah meninggal dunia di satu tempat namanya Abwa. Di mana Abwa? Dalam kitab biasa ditulis mantiqatun atau qaryatun baina al-Madinati wa Makkah. Satu perkampungan di antara Madinah dan Mekah. Tapi sebenarnya dia pinggiran Madinah sebenarnya. Abwa lebih kurang dengan Badar juga. Kalau kita baca sirah secara teliti, peperangan pertama sebenarnya bukan peperangan Badar. Badar itu pun Badar yang kedua dah, orang panggil Badar Kubra. Sebelumnya ada Badar Sughra. Peperangan yang pertama ialah Ghazwatu Abwa dipanggil. Peperangan Abwa. Kita kira peperangan hanyalah peperangan yang bertempur di medan. Sedangkan dari segi ilmu sirah yang sebenar, dipanggil ilmu siyar wal maghazi, tak semestinya bertempur. Nabi pimpin satu bala tentera, bertempur ke tak bertempur ke, orang akan panggil ghazwah. Sebab itulah Tabuk dipanggil ghazwah walaupun tak ada pertempuran, tetapi itu disepakati ataupun tersohor lagi nama Tabuk. Kerana itu datang surah tentangnya, surah Taubah, datang berkenaan dengan peperangan Tabuk. Maka Tabuk dinamakan ghazwah. Sebenarnya banyak ghazwah yang seperti Tabuk, yang tidak ada peperangan. Antara yang pertama ialah Ghazwatu Abwa, orang panggil. Abwa macam Badar juga, iaitulah jalan pantai menuju ke Mekah. Ini kisah apabila turun ayat Allah Subhanahu wa taala, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan untuk kamu berperang, untuk mereka yang dizalimi untuk berperang. Sedangkan Allah untuk memenangkan mereka sangat berkuasa. Ayat ini penting terutamanya di amal Ramadan. Kerana ini regu kepada ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita baca tentang tarikh tasyri' sejarah pensyariatan, antara yang disyariatkan beregu ialah puasa dan perang. Ini disyariatkan lebih kurang tahun 2 Hijrah. Disyariatkan perang, maka persiapan perangnya ialah puasa. Puasa ialah persiapan perang kalau kita tahu. Sebab itulah puasa pertama pada tahun 2 Hijrah, tiba-tiba baru 17 hari puasa dah berlaku perang. Perang Badar. Kita berapa tahun dah puasa, tak perang lagi. Dulu, puasa ialah persiapan untuk perang. Dengan laparnya, dengan dahaganya, dengan tak tidur malamnya, dengan menjauhi keluarganya, maka ini persekitaran perang yang dipersiapkan. Maka apabila turun ayat ini, antara maksud ayat ini iaitulah diizinkan berperang. Jadi maksudkan berperang di sini dalam sejarah, dalam ilmu jihad, dalam hukum hakam jihad ataupun fiqhul jihad, ini dikenali sebagai jihadud daf'i ataupun jihadu ad-difa'. Kita ada dua, jihadul difa' dengan jihadu hujum. Sama ada peperangan yang kita mulakan, kita menyerang orang, ataupun peperangan mempertahankan diri. Jadi ini bermulanya peperangan lebih kepada pertahan diri sebenarnya, sebabnya ialah ingin mengembalikan, dipanggil istirdad amwal al-amwal allati salabaha Quraisyun. Mengembalikan harta-harta kaum muslimin yang dirampas dan diambil oleh Quraisy secara zalim di Mekah. Jadi muhajirin mereka datang, ramai datang selai sepinggang, tak bawa harta apa. Sedangkan kedai mereka, barang-barang mereka dan harta benda mereka, bahkan rumah Nabi pun dijual oleh kaum keluarga, dipermain-mainkan,
maka Tuhan mengizinkan mereka yang dizalimi ini, antara yang dimaksud dizalimi ialah dirampas harta mereka untuk berperang. Maka Nabi kita SAW melancarkan peperangan, iaitulah mengepung pasukan dagang. Dipanggil Al-Air, pasukan dagang. Pasukan dagang daripada Quraisy, mereka mesti lalu kawasan Madinah. Ini antara strategiknya Madinah. Mereka tidak ada jalan lain. Kalau lalu lain jauh sikit pun mereka akan pilih jalan pantai. Jalan pantai itulah Badar, jalan pantai itulah Abwa. Maka di antara peperangan pertama yang dihadiri Nabi SAW ialah peperangan Abwa. Iaitulah di situ dikatakan Nabi kita SAW mengunjungi kubur Nabi SAW, kubur ibunya. Tapi dalam yang kita baca ni ada kisah lain. Kisah kunjungan Nabi SAW ke kuburan ibunya. Tengok tu. Dia tulis walahu minal umri situ sanawat. Ketika itu umur Nabi ialah 6 tahun wa salasatu ashhur, 3 bulan wa ashratu ayyam dan 10 hari, ya. 6 tahun, 3 bulan, 10 hari. Tapi dibawa kepada kita satu hadis yang paling sahih, ya, tentang Abwa ini. Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bil Abwa wa huwa zahibun ila Makkah amal fathi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sebelah Abwa ketika dia menuju ke Mekah pada tahun pembukaan kota Mekah. Ini kalau kita nak buka cerita panjang, ya. Kenapa Nabi lalu ke Abwa? Abwa ni jalan jauh sebenarnya, ya, jalan pantai. Dulunya pun masa Nabi berperang di Abwa kerana pasukan dagang Quraisy lari daripada Yasrib. Sebab tu dia lalu jalan jauh. Nabi kita SAW dalam mana-mana peperangan, terutamanya perang pembukaan kota Mekah, Nabi selalu mengelirukan musuh, bahkan mengelirukan kawan, ya. Ahli-ahli perang sendiri pun tak tahu Nabi nak pergi ke mana. Nabi tidak memberitahu ke mana arah tujunya. Hatta Abu Bakar pun tak tahu, Aisyah pun tak tahu Nabi nak tuju ke mana. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi pilih jalan keluar tu pun Nabi macam nak pergi ke Syam. Bukan nak pergi ke selatan. Syam ke utara. Nabi keluar ke satu tempat keluar sempadan Madinah yang biasanya menuju ke Syam. Kemudian Nabi mengarah satu haluan yang tidak digambarkan bahawa Nabi akan pergi ke Mekah. Dan Nabi dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi banyak berdoa supaya dibutakan pandangan orang-orang yang ingin mencari, menjejaki perjalanan Nabi SAW atau Badawi-Badawi, sehinggalah betul-betul Nabi kita SAW berkhemah di luar Mekah. Perjalanan 2 minggu ataupun 3 minggu lebih kurang, 2 minggu lebih, yang sepatutnya diketahui oleh orang Mekah. Tetapi dengan doa Nabi SAW dan dengan strategi yang dilakukan Nabi SAW, sangat menarik sebenarnya perjalanan Nabi pulang ke Mekah ni. Sebagaimana hijrah, Nabi datang daripada Mekah ke Madinah dengan penuh strategi. Kedatangan pulang pembukaan kota Mekah pun berlaku dengan perjalanan yang patut kita baca semula daripada dalam sirah Nabi SAW. Ceritanya, Nabi lalu ke Abwa ini. Wa huwa zahibun ila Makkah amal fathi ista'zana rabbahu fi ziyadati qabri ummi. Dia minta izin untuk ziarah kubur ibunya. Fa'azina lahu, lalu Tuhan memberi izin kepadanya. Fabaka wa abka man haulah. Nabi menangis sehingga orang kelilingnya pun menjadi menangis, melihat bagaimana Nabi SAW ingat kepada ibunya. Wa kana ma'ahu alfu muqanna' ay bil hadid. Sedangkan tentera itu tentera perang. 1000 orang muqanna'. Muqanna' maknanya berbenteng, pakai baju besi. Maknanya tentera gagah, lelaki-lelaki perkasih. Tiba-tiba menangis apabila melihat tangisan Nabi SAW.
Falamma matat ummuhu hadanathu Ummu Aiman. Okey, dalam hidup Nabi ni satu nama lagi yang tak patut kita tak tahulah. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman lah sebenarnya ibu Nabi SAW sehingga ke akhir hayatnya. Ummu Aiman ni panjang umur dia. Masa Nabi SAW meninggal, Ummu Aiman masih ada. Sebab itulah Abu Bakar pertama melihat Nabi SAW wafat, dia cium dahi Nabi SAW, dia sebut, Tibta hayyan wa mayyita. Wanginya engkau. Wangi masa hidup dan wangi ketika mati. Kemudian Nabi pegang, Abu Bakar dia pegang tangan Umar, pergi ziarah Ummu Aiman, ucap takziah kepada Ummu Aiman. Dan ada peristiwa perbualan di rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ialah ibu Nabi kita SAW. Orang panggil ummun ba'da ummin. Ibu selepas Nabi kehilangan ibu. Dan ada kisah yang meriwayatkan tentang perbualan Nabi SAW dengan Ummu Aiman ini. Kadang-kadang nampak macam kurang ajar gitu. Ummu Aiman marah, Nabi pun manja. Macam tidak seperti orang kata Nabi dengan umat lah. Sebab dia ibu dia. Dia buat nakal dengan Ummu Aiman ini. Ummu Aiman ialah akhirnya dikahwinkan Nabi SAW dengan seorang lagi kekasihnya lah, iaitulah Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah. Dia adalah isteri kepada Zaid bin Harithah dan dia juga ibu kepada seorang lagi kekasih Nabi SAW, orang panggil Hibbu Rasulillah, Ibnu Hibbi Rasulillah, kekasih Nabi, anak kekasih Nabi, iaitulah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, ibunya ialah Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ialah penjaga ataupun penyusu, ibu susu kepada Nabi SAW selepas kematian ibunya. Wahuya maulatuhu. Jadi Ummu Aiman ialah hamba perempuan kepada Aminah, ibu Nabi SAW. Warisaha min abi. Dia mempersakainya daripada bapa Nabi SAW, daripada Abdullah. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Jadi penanggung Nabi SAW-nya ialah datuknya sendiri, Abdul Muttalib, walaupun dah tua. Falamma balagha Rasulullah SAW min al-umri samani sinin tuwfiya jadduh. Ketika umur 8 tahun, mati pula datuknya. Wa awsa bihi ila ammihi Abi Talib. Dan dia wasiatkan supaya dia dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Li'annahu kana syaqiqa Abdillah fakafalah. Antara sebab dipilih Abu Talib ialah kerana dia syaqiq. Syaqiq maknanya dia adik-beradik seibu sebapa. Sebab adik-beradik lain tu mungkin adik-beradik sebapa saja, bukan seibu. Jadi isteri kepada Abdul Muttalib yang melahirkan Abdullah, dia juga melahirkan Abu Talib. Wahatahu atamahiyatah. Dan Abu Talib pelihara sungguh-sungguh. Wa nasarahu hatta ba'athahu a'azza nasrin. Kita tahu Abu Talib ni sempat dengan Ba'sah, iaitulah perutusan Nabi SAW, kenabian, dan dia mempertahankan Nabi sungguh-sungguh. Ma'a annahu kana mustamiran ala syirkihi ila an mati. Walaupun kita tahu bahawa dia kekal syirik sehinggalah dia mati. Sebab itulah di antara pelajaran terbesar tentang iman, iaitulah pelajaran kematian Abu Talib di atas kekufuran. Sedangkan dialah bapa saudara Nabi SAW, bahkan dialah bapa selepas Nabi kita SAW tidak ada bapa. Tapi dia mati syirik. Itu jelas. Iaitulah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasulullah SAW tidak mampu untuk memberi hidayah
kepada orang yang kau kasihi, Allah sahajalah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Antara pelajaran terbesarnya ialah harga iman. Kita ni yang jauh benar daripada tak ada baulah dengan keluarga Nabi SAW. Dah jauh pula daripada Mekah, jauh pula daripada zamannya, tiba-tiba iman kita terima pula. Sangat berharga. Kerana keluarga Nabi SAW, kesayangan Nabi SAW, mempertahankan Nabi SAW, pangkatnya seperti bapa Nabi SAW, tetapi dia pun tidak menerima iman. فَخَفَّ بِذَلِكَ مِنْ عَذَابِهِ كَمَا صَحَّ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ. Tetapi oleh kerana dia bantu Nabi SAW, Tuhan ringankan kepadanya azab sebagaimana yang sahih daripada hadis. Dalam nota kaki itu ada hadisnya. Hadisnya iaitulah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa fi dahdahin min nar. Dia ini hanya duduk di permukaan neraka. Walau la ana la kana fi darkil asfal. Jadi kalau tidak kerana aku, dia duduk di dasar neraka. Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin wa huwa banu 12 sanah. Kemudian ada satu peristiwa dengan Abu Talib yang sangat masyhur. Bahkan peristiwa ini katanya ada sebahagian Quran menceritakan tentangnya. Iaitulah pertemuan Nabi SAW dengan rahib Busra. Namanya Buhaira. Busra ialah bandar Syam yang paling hampir dengan semenanjung tanah Arab. Jika sekiranya Yahudi menunggu Nabi akhir zaman di Yathrib, di Madinah, maka Kristian, Nasara, Ruhban, mereka menunggu Nabi SAW di Busra. Busra sehingga hari ini adalah. Dikatakan di antara bandar hancur juga dengan sebab peperangan di Syria hari ini. Ini bandar lama. Bandar ini bandar agama. Bandar yang mana dia letak di situ pendeta terbesar mereka. Kerjanya hanya menunggu Nabi akhir zaman. Buhaira ni jarang-jarang keluar. Tetapi pada hari Nabi kita SAW tiba, dia keluar dan dia menyambut rombongan itu dan dia melayan baik. Itu sabit dalam hadis. Kalau tak silap hadis dalam Sunan At-Tirmizi ada menceritakan secara detail bagaimana Buhaira keluar daripada gerejanya dan pertama kali dia memuliakan pedagang Badawi daripada Quraisy kerana dia melihat tanda-tanda yang telah mungkin mungkin beratus tahun mereka menunggunya, iaitulah hari yang sangat ditunggu-tunggukan, iaitulah kedatangan Nabi akhir zaman yang datang daripada pihak semenanjung tanah Arab. Wa zalika min tamami lutfihi bih. Jadi dia bawa sebab apa? Anak sendiri tak bawa, tapi dia bawa budak 12 tahun ini kerana dia nak jaga sendiri. Li adami man yakumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Dia tak percaya siapa-siapa kalau dia tinggalkan budak ini. Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam. Min al-ayat fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zada ammahu fil wusati bihi wal hirsi alaihi. Dia melihat dalam perjalanan ini tanda-tanda yang menyebabkan dia lebih menjaga wasiat dan lebih bersungguh untuk jaga Nabi SAW. Min tazlilil ghamamatilah, antaranya awan yang menaunginya. Yang paling jelasnya iaitulah apabila Buhaira menjemput makan, dalam hadis Sunan Tirmizi itu diceritakan tiba-tiba semua orang datang cepat untuk makan kecuali Nabi SAW masih lagi menunggu di tempat singgahan mereka. Mereka datang dan mereka dihidangkan di bawah satu pohon dan semua
orang telah memenuhi kawasan teduh. Nabi datang dengan yang tak ada kawasan panas saja tinggal, tiba-tiba dilihat Nabi datang dengan awan menaunginya. Sehinggalah dia sampai ke tempat perhimpunan dan dia masih lagi berlindung di bawah lindungan. Wa maili syajarah bi dhilliha alaih, pokok pun tunduk kepadanya. Pokok yang tadinya meneduhkan orang lain, apabila Nabi mendekati, dia condong kepada pihak Nabi SAW lalu melindunginya. Wa tabshiri Buhaira ar-rahib bihi, dan Buhaira mengembirakan Nabi SAW bahawa dialah Nabi akhir zaman. Ini orang panggil irhas, ya, iaitulah ini irhas yang sabit, iaitulah irhas, iaitulah benda pelik yang berlaku sebelum kebangkitan, sebelum kenabian, selepas kebangkitan, selepas kenabian, orang panggil mukjizat. Banyak irhas yang orang cerita, tapi tengok Ibn Katsir tak bawa kisah itu semua kerana tidak sabit daripada hadis. Tapi ini memang sabit. Ini peristiwa ini besar. Bahkan ada Quran dalam mengisyaratkan kepada kewujudan peristiwa ini. Wa amrihi li ammihi birruju'i bihi. Dan dia perintahkan supaya bapanya bawa pulang budak ini. Dia kata, aku seorang yang jujur di kalangan pendeta. Pendeta bukan semuanya jujur. Banyak pengkhianat. Kalau mereka jumpa Nabi SAW, mereka akan bunuh. Aku kenal mereka, dia kata. Aku tahu isi hati mereka. Aku pun pendeta, kawan-kawan aku pun pendeta. Banyak yang jahat, banyak yang pengkhianat. Mereka akan bunuh Nabi akhir zaman ini kerana dengki dan sebagainya. Jadi dinasihatkan supaya dia bawa pulang. Bahkan dalam hadis itu disebut yang bawa pulangnya 3 orang. Orang lain tak dengar mau nak pulang lah, orang nak berniaga. Jadi yang bawa pulang Nabi SAW ialah bapa saudaranya, iaitulah Abu Talib, dan tengok tu, 2 orang antara as-sabiqin al-awwali. Yang dalam peristiwa inilah katanya Abu Bakar telah melihat bagaimana inilah Nabi akhir zaman. Yang mengiringi Abu Talib katanya Abu Bakar dan juga Bilal al-Habashi. Li'alla yarahu al-yahud fayarmunahu su'an. Dia kata Yahudi akan kau jumpa, dia akan melakukan sesuatu yang jahat. Kita baca satu penggal lagi lah, ya. Summa kharaja saniyan ila Syam fi tijaratin li Khadijata binti Khuwailidin radhiyallahu anha. Kemudian dia keluar kali kedua ke Syam, iaitu dalam satu perniagaan harta yang dimiliki oleh Khadijah. Ma'a ghulamiha Maisarah. Dia berjalan dengan budak Khadijah namanya Maisarah. Jadi Maisarah ni lelaki ke perempuan ni, ya? Ramai orang kita sangka bahawa Maisarah ni perempuan. Itu jelas tu, ghulamiha, hamba lelakinya, ya. Nama dia Maisarah. Maisarah ni ialah al-asma' la tu'allal. Nama tidak perlu ditanya kenapa dinamakan demikian. Nama ni bebas, ya. Sebab apa dinamakan demikian orang tak tanya, ya. Tapi Maisarah di antara asma' mushtarakah, dia panggil. Nama yang boleh diberi kepada lelaki, beri nama kepada perempuan. Ala sabilil kirab. Jadi dibawa harta perniagaan itu dengan cara kirab. Ini antara cara perniagaan Quraisy Jahiliyah yang diikrarkan Islam. Kirab dengan makna mudarabah. Mudarabah makna berkongsi untung rugi, ya. Jadi orang kaya bagi modal, orang miskin yang tak ada harta, dia ada kemahiran perniagaan. Jika untung, maka dikongsi keuntungan. Jika rugi pun ditanggung bersama jugalah, ya. Dipanggil mudarabah. Fara'a Maisaratu ma baharahu min sya'ni. Ketika itulah Maisarah terkejut melihat luar biasanya perniagaan Nabi SAW. Dari segi keberkatannya, dari segi kejujurannya dan kemahiran Nabi SAW, kecerdikannya. Sebab alam niaga ni memang alam kecerdikan dan alam kejujuran. Faraja'a fa'akhbara sayyidatahu bima ra'a. Dia pulang, dia beritahu tuannya, iaitulah Khadijah, apa yang dia lihat. Sebab itulah Al-Amin, ini bukan gelaran ahli masjid. Al-Amin gelaran Nabi dapat di pasar, ya. Kerana pengurusan harta.
faraghibat ilaihi an yatazawwajaha. Jadi berkenanlah Khadijah untuk mengawini Nabi SAW. Lima rajat fi dhalika minal khairil ladhi jama'ahu Allahu laha. Kerana harapannya dengan kebaikan yang semoga Tuhan himpun untuknya juga. Wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar. Jadi sesuatu yang tidak tergambar oleh fikiran manusia biasa, fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkahwin dengan Khadijah, sedangkan Nabi umurnya walahu khamsun wa ishruna sanah. Wa kana Allah subhanahu wa ta'ala qad sanahu wa hamahu min sigharih. Jadi Nabi jaga, Allah Ta'ala jaga Nabi SAW sejak daripada kecilnya. Wa taharahu min danasil jahiliyati. Dia terpelihara daripada kotoran jahiliah. Dia tidak pernah menyembah berhala, dia tidak pernah melakukan kerja-kerja jahiliah. Wa min kulli aibin, dan daripada segala keaiban. Wa manahahu kulla khuluqin jamil. Semua akhlak baik ada pada Nabi sejak kecil. Hatta lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin. Sehingga dia ni satu saja gelaran, bahkan inilah gelaran satu-satunya pada penduduk Mekah, dialah Al-Amin, orang panggil Muhammadul Al-Amin. Lima syahadu min taharatihi, kerana dia seorang yang bersih, wa sidqi hadisihi, percakapannya betul, wa amanatihi, dan dia seorang yang amanah. Hatta innahu lama banat Quraisyun al-Ka'bata fi sanati 35 min umrih, sehinggalah berlaku peristiwa yang masyhur, ya. Ketika Nabi SAW umur 35 menghampiri kenabian, Quraisy membina Kaabah, iaitulah Kaabah yang runtuh. Mekah ni sebenarnya Kaabah acap kali dah runtuh. Kebanyakan runtuhnya ialah kerana banjir, ya, kerana dia duduk di tengah-tengah lembah. Kalau air hujan kuat, jawabnya dia akan turun air sehingga banjir dan meruntuhkan tapak-tapak Kaabah. Acap kali berlaku. Fawasalu ila mawdhi'il hajaril aswad. Jadi apabila sampai binaan itu kepada tempat letak Hajarul Aswad, istajaru, mereka bertengkar, fiman yada'ul hajara mawdi'ah. Siapakah yang akan meletak batu pada tempatnya kembali? Faqalat kullu qabilatin nahnu nada'uhu. Semua kabilah kata kami yang berhak untuk meletaknya. Thumma tafaqu ala an yada'ahu awwalu dakhilin alayhi. Tiba-tiba mereka bersepakat bahawa yang akan meletakkannya ialah orang yang pertama masuk ke masjid. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba itulah Nabi SAW. Fakana Rasulullah awwala dakhilin, ya, maksudnya. Faqalu ja'al amin. Mereka melaungkan, telah datang orang yang amanah di pasar. Maka dia juga berhak untuk menguruskan dunia agama, ya. Faradu bihi. Mereka berkenan dengan Nabi SAW. Fa'amara bisawbin. Ini orang panggil kebijaksanaan Nabi, ya. Nabi perintahkan supaya dibawa satu kain. Wa wada'al hajara fi wasati. Nabi sendiri ambil, letak batu di tengah kain. Wa amara kulla qabilatin an tarfa'a bijanibin min jawanibis thawb. Setiap kabilah ketua kabilah pegang satu sudut kain, summa akhazal hajara fa wada'ahu mawdi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di tempatnya, Nabi ambil batu dan meletakkan di tempat. Kemudian tajuk yang seterusnya ialah ma ba'athuhu, kebangkitan kerasulan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti sini, ya.